Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada tetamu kita pada hari ini dan semua yang sedang menonton forum Mingguan APM. Apa khabar semua? Saya berharap semua berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Hari ini kita akan mengupas tentang satu lagi topik yang menarik iaitu penyebaran bahasa Korea dalam generasi muda di Malaysia. Sebelum kita teruskan kepada agenda kita yang utama, terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan barisan ahli-ahli panel kita yang hebat pada hari ini, iaitu terdiri pada 2 kumbang dan juga 2 bunga. Ahli panel kita yang pertama merupakan seorang pensyarah di Akademi Pengajian Melayu iaitu Dr. Nur Naziha yang terkenal dengan perwatakannya yang lemah lembut. Ahli panel kita yang kedua juga merupakan seorang pensyarah yang cukup terkenal dengan ketampanannya di Akademi Pengajian Melayu iaitu Dr. Abdul Rahman. Manakala dua lagi ahli panel kita merupakan undangan khas dari Fakulti Bahasa dan Linguistik iaitu Dr. Muhammad Akram dan Dr. Nasha Amira. Seterusnya, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita teruskan kepada agenda kita pada hari ini iaitu mengupas topik tentang penyebaran bahasa Korea dalam generasi muda. Oleh itu, saya ingin bertanyakan kepada Dr. Naziha terlebih dahulu. Adakah Dr. Naziha bersetuju dengan kenyataan yang mengatakan bahasa Korea telah tersebar luas dalam kalangan generasi muda? Jika Dr. bersetuju, apakah yang menjadi faktor yang tersebarnya bahasa Korea ini di dalam generasi muda? Terima kasih kepada moderator yang bertanya. Terlebih dahulu, Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua yang sedang menonton forum ini. Baiklah, berbalik kepada soalan tadi, saya bersetuju akan kenyataan yang mengatakan bahawa bahasa Korea telah tersebar luas dalam kalangan generasi muda. Untuk menjawab pula kepada faktor yang menyebabkan tersebar luasnya bahasa Korea dalam kalangan generasi muda, saya berpendapat bahawa ini adalah disebabkan oleh rancangan hiburan. Jika kita semua perhatikan, pada masa kini sangat banyak rancangan hiburan daripada Korea yang disiarkan di kaca televisyen Malaysia. Misalnya, drama, filem, aneka ragam dan dokumentari. Kalau ditanya pada generasi muda hari ini, sudah pasti mereka mengenali kebanyakan pelakon atau penyanyi dalam rancangan-rancangan hiburan tersebut. Senang kata, memang dah hafal lah. Selain itu, muzik hiburan pun memainkan peranan juga. Sekarang ini, anak muda kita boleh menyanyikan lagu Korea itu macam lagu Melayu saja. Malah ada yang lagi tahu dan hafal lagu Korea berbanding lagu-lagu Melayu. Jika kita lihat pada trend lagu Korea masa kini, sudah lama ia wujud dan popular dalam kalangan anak muda. Generasi muda ini akan sentiasa mengikuti perkembangan lagu-lagu Korea sehingga mereka boleh hafal dan mengingati setiap bait-bait atau kata-kata lagu tersebut. Pada pandangan saya, hal ini terjadi disebabkan mereka kerap mendengar lagu Korea kerana rentak lagunya yang catchy, yang menghiburkan, yang rancak, membuatkan mereka mudah untuk menghafal dan mengingati lirik lagu Korea itu. Jadi, perkara ini sangat tidak asing lagi dalam generasi muda kerana lagu Korea merupakan antara genre lagu yang disukai dan menjadi kegemaran dalam kalangan generasi muda kini. Itu saja. Okey, bagaimana pula dengan pendapat Dr. Rahman atau faktor selain rancangan dan muzik hiburan yang dinyatakan oleh Dr. Naziha? Adakah faktor-faktor lain yang menyebabkan tersebarnya bahasa Korea dalam kalangan generasi muda ini? Okey, selain daripada faktor yang dinyatakan oleh Dr. Naziha, saya pula berpendapat bahawa media sosial juga boleh menjadi faktor terbesar bagi penyebaran bahasa Korea dalam kalangan generasi. Rancangan drama yang ditonton dan lagu-lagu Korea yang didengari oleh generasi ini sudah pasti menyebabkan mereka ini mempunyai artis-artis yang menjadi kegemaran mereka, iaitu idol mereka sendiri, dan menyebabkan mereka semua ini mengikuti perkembangan artis-artis ini di media sosial. Misalnya di Instagram, TikTok, Twitter dan sebagainya. Apabila mereka mengikuti artis-artis ini di platform-platform tersebut, sudah pasti apa-apa perkara yang dimuat naik oleh artis Korea tersebut akan keluar di paparan laman sosial mereka. Hal ini menyebabkan bahasa Korea itu tersebar luas dalam kalangan generasi muda. Saya bagi contoh saya sendiri, saya telah mengikuti Song Joong Ki, iaitu artis Korea yang terkenal di Instagram
kerana saya berminat dengan lakonan beliau di dalam drama Vincenzo. Okay. Apabila Song Joong Ki membuat live streaming di Instagram, saya turut menyertai live tersebut meskipun saya tidak memahami apa yang beliau katakan, tetapi sedikit sebanyak perkataan-perkataan yang disebut oleh beliau dalam live itu telah tersebar kepada saya. Contohnya dalam live tersebut beliau sebut perkataan seperti Miyane, Annyeong, Kamsahamnida dan sebagainya. Itu saya, dan saya yakin hal yang sama juga berlaku kepada orang lain, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Wah, Dr. Rahman pun minat Song Joong Ki ya, sampai follow di Instagram. Okey, menarik. Bagi pendapat Dr. Nazia pula, adakah makanan juga menjadi faktor penyebaran bahasa Korea dalam kalangan generasi muda, memandangkan kini generasi muda sering menyebut-nyebut akan istilah ramen, tteokbokki, kimchi dan sebagainya? Ya, boleh jadi. Hal ini adalah rentetan daripada faktor rancangan hiburan itu tadi. Kerana apabila generasi muda ini mula menonton drama-drama Korea, sudah pasti mereka ada keinginan untuk mencuba dan merasai makanan Korea yang dimakan oleh artis-artis dalam drama tersebut. Berdasarkan itu, mereka akan menghafal nama makanan tersebut, belajar menyebutnya dan mula mencari makanan itu. Saya berpendapat bahawa kosmetik juga boleh menjadi faktor kepada tersebarnya bahasa Korea. Jika kita selusuri, terdapat banyak produk-produk Korea yang telah memasuki pasaran kosmetik negara kita. Contohnya, produk seperti Laneige, Innisfree, Clarins, COSRX dan sebagainya. Jika kita perasan, jenama-jenama ini akan menggunakan duta-duta yang kacak, terkenal, cantik, kulit bersih dan sebagainya. Seolah-olah produk itu menyebabkan mereka, duta-duta ini, menjadi kacak dan cantik. Hal ini menyebabkan generasi muda ini akan mengikuti duta-duta tersebut bagi setiap jenama ini di media sosial mereka untuk melihat bagaimana produk itu memberi kesan kepada duta-duta tersebut sebelum mereka membeli produk tersebut. Oleh itu, perkembangan yang dimuat naik oleh duta-duta ini menyebabkan tersebarnya bahasa Korea dalam kalangan generasi muda. Terima kasih Dr. Rahman yang cukup menarik konsen hari ini, Dr. Rahman dan juga Dr. Nazia sebentar tadi. Seterusnya kita akan pergi kepada dua lagi ahli panel kita yang cukup segar dan cantik cerita ini. Apa khabar dua-duanya? Alhamdulillah kami baik. Baik. Baiklah, saya ingin menunjukkan soalan saya kepada Dr. Akram terlebih dahulu. Memandangkan Dr. Pensyarah merupakan pensyarah di Fakulti Bahasa dan Linguistik, sudah pasti doktor telah mengajar ramai pelajar di sana tentang bahasa asing termasuklah bahasa Korea. Oleh itu, persoalan saya, apakah kesan baik tersebarnya bahasa Korea ini di dalam kalangan generasi muda? Okey, terima kasih kepada saudari moderator. Okey, agak menarik soalan itu. Okey, bagi pendapat saya, tersebarnya bahasa Korea dalam kalangan generasi muda telah mendatangkan pelbagai kesan yang positif. Hal ini kerana bahasa Korea menjadikan generasi muda sebagai seseorang yang memiliki lebih dari satu bahasa, iaitu kemahiran multibahasa. Okey,
Kemahiran ini sangat bersesuaian dan bertepatan pada era hari ini iaitu era persaingan global kerana memiliki kemahiran berbahasa asing pastinya akan memberikan banyak manfaat khususnya kepada para graduan. Okey, selain kemampuan berbahasa dalam bahasa ibunda dan juga bahasa Inggeris, kemampuan berbahasa asing juga seperti bahasa Korea akan menjadi satu nilai tambah dalam portfolio yang anda akan kemukakan pada hari temuduga di syarikat pihak majikan. Okey, oleh itu juga para graduan yang memiliki kemahiran berbahasa iaitu mengetahui bahasa selain bahasa ibunda dan bahasa Inggeris sudah pasti mereka akan mempunyai satu daya tarikan yang boleh membuatkan diri mereka diberi tumpuan oleh para majikan untuk diambil kerja kerana dianggap dan dipandang sebagai seorang yang unik dan membantu pertumbuhan syarikat dalam dua hala. Lebih-lebih lagi apabila ada kerjasama dengan pelabur dari Korea. Wow, bagaimana pula dengan Dr. Nasha? Adakah pendapat doktor akan kesan baik yang dinyatakan oleh Dr. Akram? Okey, baik moderator, untuk soalan yang sangat bermakna ini, saya bersetuju dengan pendapat yang dinyatakan oleh Dr. Akram. Mungkin ramai yang tidak tahu jika anda mempunyai kebolehan bertutur dalam bahasa asing seperti bahasa Korea misalnya, banyak syarikat di Malaysia akan menawarkan elang bahasa sebanyak dalam range 2,000 ke 3,000 ringgit. Itu belum lagi masuk gaji bulanan ya. Jadi ini sangat tinggi allowance yang diberikan oleh para syarikat bagi mereka yang mengetahui bahasa lebih daripada satu bahasa. Jadi sekarang banyak juga syarikat di Malaysia yang sekarang sedang menggigih cari rakyat Malaysia yang fasih bertutur bahasa Korea. Ini adalah kerana Malaysia sudah banyak membuat perniagaan bersama syarikat-syarikat di Korea. Syarikat Korea juga sudah banyak berada di Malaysia jika anda lihat di sekeliling anda. Tambahan lagi, sekarang masih susah untuk mencari rakyat Malaysia yang fasih dalam bahasa Korea. Jadi sekarang saya bersama tim saya sedang berkolaborasi dengan beberapa anak syarikat yang memerlukan pekerja yang boleh berbahasa Korea. Oleh itu, beberapa nama pelajar daripada fakulti saya sendiri yang boleh berbahasa Korea telah mendapat pekerjaan dan tempat di syarikat-syarikat besar ya. Hal ini menunjukkan bahawa penyebaran bahasa Korea ini dalam kalangan generasi muda sangat memberi impak yang positif kepada mereka, terutamanya dalam pencarian kerja. Wah, menariknya Dr. Nasha. Apakah yang dikatakan oleh Dr. Nasha dan Dr. Akram? Jelas penyebaran bahasa Korea dalam kalangan generasi muda memberi kesan yang sangat positif. Namun begitu, bagi pendapat Dr. Akram, adakah penyebaran bahasa Korea yang meluas menyebabkan berlakunya gangguan bahasa terhadap bahasa Melayu? Okey, bagi pendapat saya, ya, sudah tentu tidak dinafikan lagi bahawa akan berlaku gangguan terhadap bahasa Melayu. Okey, kebiasaannya gangguan bahasa ini dapat dilihat apabila dua atau lebih bahasa yang mempunyai sistem yang berbeza digunakan secara bercampur aduk antara satu sama lain. Okey, dalam erti kata lain yang lebih mudah ialah akan berlaku masalah percampuran kod yang boleh terjadi sama ada secara sedar atau tidak sedar, di mana para penutur bagi konteks ini merujuk kepada golongan generasi muda yang menggunakannya secara bebas dan selesa, tetapi tidaklah sehingga menyebabkan pendengar tidak memahami apa yang disampaikan. Penyebaran bahasa Korea yang meluas dalam kalangan muda akan membuka ruang dan memberi kecenderungan kepada golongan ini untuk mencampurkan bahasa Korea dengan bahasa ibunda kita, bahasa Melayu ketika berkomunikasi. Sebagai contohnya, penggunaan istilah mi segera dengan penggunaan ramen yang diterjemah daripada bahasa Korea akan menyebabkan
penggunaan itu menjadi lebih stylish dan up to date di mata generasi muda. Hal ini telah menyebabkan berlaku gangguan bahasa pada peringkat leksikal dalam kosakata bahasa Melayu. Biasanya bahasa Korea ini akan dicampurkan ketika mengujarkan bahasa Melayu. Contohnya, bagi ayat ini, jom makan ramen berbanding jom makan mi segera yang biasanya digunakan dalam rakyat Malaysia. Meskipun penggunaan pencampuran kod antara bahasa Melayu dan bahasa Korea ini dipandang berstyle, tetapi dalam hakikatnya gejala ini telah memberi gangguan kepada bahasa Melayu pada peringkat tata bahasa dan nahu bahasa Melayu. Bagaimana pula dengan pendapat Dr. Nasha? Adakah terdapat kesan lain yang terjadinya terhadap bahasa Melayu apabila berlaku penyebaran bahasa Korea yang sangat meluas? Okey, baik. Bagi pendapat saya, penyisihan terhadap bahasa Melayu juga merupakan salah satu kesan yang boleh terjadi akibat penyebaran bahasa Korea yang meluas. Penyisihan bahasa Melayu ini dilihat adalah berpunca daripada bahasa Korea yang dianggap serta diangkat martabatnya melebihi bahasa Melayu oleh masyarakat kita sendiri. Masyarakat seterusnya bahasa Korea juga dianggap sebagai bahasa yang lebih berprestij dan dijadikan alat pengukuran taraf pendidikan, status sosial seseorang yang telah menyebabkan sesetengah penutur bahasa Melayu berasa bangga semasa menggunakan bahasa Korea. Mereka berasa lebih bangga sehingga menyebabkan ibu bapa pada generasi kini akan lebih memilih untuk menghantar anak mereka pada usia kecil ke kelas bahasa Korea berbanding kelas bahasa Melayu. Gejala yang berlaku telah meningkatkan kecenderungan generasi muda dalam mempelajari bahasa Korea dan menyisihkan kepentingan mempelajari bahasa Melayu itu sendiri. Selain itu, penyisihan terhadap bahasa Melayu ini mampu menyebabkan kedominan penggunaan bahasa Melayu semakin berkurang. Ini merupakan satu senario yang sangat bahaya di negara kita. Hal ini jelas menyebabkan bahasa Melayu sukar untuk mempertahankan jati diri atau mengekalkan bentuk bahasa Melayu yang asli yang ada pada masa kini. Okey, terima kasih Dr. Akram dan juga Dr. Nasha atas perkongsian yang menarik. Dalam diam, tak diam, dalam sedar tak sedar, kita telah pun tiba di hujung forum. Sebelum kita menutupi forum kita, mungkin seorang wakil daripada ahli panel kita ingin menambah apa-apa maklumat berkenaan tajuk kita pada hari ini. Okey, baik, izinkan saya untuk menambah sedikit ya untuk sebagai penutup. Dalam era modernisasi kini, kepentingan penggunaan bahasa asing tidak dapat dipertikaikan lagi walaupun bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan di Malaysia. Oleh itu saya melihat penyebaran bahasa Korea yang meluas dalam kalangan generasi muda adalah sesuatu perkara yang bagus dan tidak perlu dipandang sebagai satu perkara yang buruk. Namun begitu, janganlah kita menganaktirikan bahasa Melayu. Di samping mempelajari bahasa asing, kita juga boleh mempertabatkan bahasa Melayu. Okey, terima kasih Dr. Nasha. Oleh itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pendengar kita yang cukup bersemangat dari awal hingga ke akhir. Begitu juga dengan para penonton kita. Sehingga kita bersua kembali dalam forum mingguan APM yang seterusnya dan mengupas topik-topik yang menarik lagi. Itu sahaja daripada saya. Saya memohon ribuan kemaafan sekiranya terdapat kekhilafan daripada pihak kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih.